Assalamualaikum. Hari ini saya nak ajar titik pusingan dan sifat titik pusingan tersebut. Okey, terdapat 3 jenis titik pegun. Okey, titik pegun. Titik pegun ada 3, iaitu titik maksimum, titik minimum dan juga titik lengkuk balas. Okey. So antara 3 titik pegun ni, ada yang titik pusingan dan juga bukan titik pusingan. Okey, so cuba kita tengok. Alright, sebelum ni kamu tahu kan dy dx tu apa? Dy dx ni ialah kecerunan kan? Kecerunan tangent. So kalau pada maksimum ataupun minimum point, maksimum ataupun minimum point, apa dia punya ciri-ciri kecerunan tangent dia? Kecerunan tangent dia kosong kan? Sebab dia macam ni kan, dia horizontal line kan. Kalau horizontal line ni maknanya kecerunan kosong. Maknanya untuk dapatkan titik maksimum ataupun titik minimum, kita akan buat dy dx sama dengan kosong. Okey, ini ialah titik maksimum dan titik minimum. Okey, titik maksimum dan juga titik minimum ni dia ialah titik pusingan. Titik pusingan. Okey, ada satu lagi titik pegun yang bukan titik pusingan. Dia ialah titik lengkuk balas. Apa itu titik lengkuk balas? Yang ini lah. Nampak ni? Okey, dia bukan maksimum ataupun minimum point. Okey, dia dekat sini. Dekat sini dia punya gradient ialah kosong. Ataupun macam ni pun boleh. Macam ni ini pun boleh kat sini. Okey, kat sini pun dy dx dia sama dengan kosong. Okey. So kita tengok contoh kat sini. Diberi lengkung y sama dengan x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 9x tambah 11. Cari koordinat titik pusingan bagi lengkung itu. So nak cari titik pusingan, kita differentiate samakan dengan kosong. Sebab dekat titik pusingan, gradient ialah kosong. Okey, ni saya differentiate macam biasa saja. Okey, and then saya samakan dengan kosong. Okey, ni saya kena factorize. Sebelum saya factorize, saya kena simplify dulu. Semua boleh bahagi dengan 3. And then baru saya factorize. Okey, so saya dapat nilai x ialah negatif 1 dan juga x sama dengan 3. Maknanya titik pusingan dia berada pada negatif 1 dan juga 3. Tapi dia nak koordinat. Bila nak koordinat, kita kena ada nilai y juga. So kita akan ganti nilai x ke dalam y. Yang ini, y. Okey, so carilah y sama dengan, okey, masukkan negatif 1, kamu kira saja kamu akan dapat 16. And then kalau 3, kamu masuk saja dalam ni, 3, kamu akan dapat y sama dengan negatif 16. Maka titik pusingan dia ialah negatif 1, 16 dan juga 3, negatif 16. Okey, so sekarang ni B, tentukan sama ada setiap titik pusingan itu ialah titik maksimum ataupun minimum. Sekarang saya nak tahu mana yang maksimum, mana yang minimum. So kat sini saya akan check dia punya gradient. Okey, so nilai x kita tadi adalah 1 dengan 3 kan. So okey, now negatif 1 saya bubuh kat sini, kita punya titik pusingan. And then saya akan ambil nilai yang lebih kecil daripada negatif 1 tapi dekat-dekat je nilai dia. Saya akan ambil negatif 1.5. Kamu nak ambil apa-apa nilai pun boleh And then kamu ambil satu nombor yang lebih besar daripada dia. Ambil nombor yang lebih kurang dekat dengan dia So saya ambil negatif 0.5. Saya ikut buku teks. And then nilai ini, nilai yang kamu pilih ni, masukkan ke dalam dy dx. Sini. Sini masukkan dalam sini. Masukkan x negatif 1.5. Dy dx dia kamu dapat 6.75. Ni. Okey. Masukkan dalam dy dx sini. Okey, masukkan ini. Okey, so kamu dapat nilai dia positif. And then tadi kamu dah tahu kalau negatif 1, dy dx dia ialah kosong. And then untuk negatif 0.5 ganti dalam sini, kamu dapat dy dx dia ialah negatif 5.25. So ini ialah apa? Ini kan dy dx kan. Dy dx ni kan gradient. Okey, so kalau gradient dia positif, positif macam mana gradient? Macam ni kan. Okey, garis lurus Okey, kalau kosong macam mana gradient dia? Macam ni, horizontal. Kalau negatif, gradient macam mana? Macam ni kan. Ni kamu belajar kan.
So tengok bentuk dia jadi macam ni. So kalau macam ni maknanya dia maksimum. Okey, untuk 3 pula, untuk x sama dengan 3. Sini, ambil nilai paling lagi kecil daripada dia, ambil 2.5. Ambil nilai lagi besar daripada dia, ambil 3.5. So nilai-nilai ni nak buat apa? Ganti dalam dy dx. Okey, kamu masukkan 2.5, kamu dapat negatif 5.25. 3 tadi, nilai dy dx ialah kosong. And then ganti 3.5 dalam ini, kamu dapat 6.75. Okey, ganti dalam x ganti dalam x. And then negatif 5.25 nilai dia negatif. Kosong horizontal. And then 6.75 positif. So kamu dapat titik minimum. Okey, ni cara kamu nak tentukan maksimum atau minimum point. Okey, kamu nampak tak kat sini? Apabila x negatif 1, dia maximum point. Apabila x 3, dia ialah minimum point. Okey. Alright, ini satu cara. Ataupun cara lagi satu ialah kamu boleh guna pembezaan peringkat kedua untuk tentukan maksimum dengan minimum point. Okey, so saya akan buat pembezaan peringkat kedua. d2y dx squared. Saya dapat, okey, differentiate dy dx saya ini. Saya akan dapat 6x tolak 6. 6x tolak 6. So, kita akan masukkan nilai x kita. Nilai x pada titik pusingan, iaitu ini dengan ini. Okey, apabila x negatif 1, nilai pembezaan peringkat kedua kita ialah 6 kali negatif 1 tolak 6. So, saya dapat negatif 12. Okey, negatif 12 ni, dia ialah less than 0. Bila less than 0, maka dia ialah maximum point. Dia ialah maximum point. Okey, cuba masukkan 3 pula. Okey, kalau saya masukkan x3, saya dapat 6 kali 3 tolak 6. So, saya dapat 18 tolak 6 sama dengan 12. Okey, so 12 ni greater than 0. Kalau greater than 0, maka dia ialah minimum point. Okey, minimum point. So, kesimpulan dia ialah untuk pembezaan peringkat kedua, sekiranya dapat greater than 0, dia ialah minimum point. Kalau kamu dapat nilai pembezaan peringkat kedua, kamu dapat negatif ataupun less than 0, dia ialah maximum point. Okey, macam mana kalau kamu dapat sama dengan kosong? Apa maksud dia kalau dia sama dengan kosong? Ini maknanya titik lengkuk balas. Okey, so ada 3 ni lah kamu kena ingat. Okey. Right, ini dia. Okay, ini penerangan dia untuk pembezaan peringkat kedua.